لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم لا إله إلا الله سبحان ذي الجلال المبين لا إله إلا الله سبحان ذي المحبة والقدرة لا إله إلا الله سبحان السميع البصير لا إله إلا الله سبحان العالم الغيب لا إله إلا الله سبحان العالم الغيب لا إله إلا الله سبحان العالم الغيب لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحان حب المبين لا إله إلا الله سبحان القاضي الحاجات لا إله إلا الله سبحان القاضي الحاجات لا إله إلا الله سبحان القاضي الحاجات لا إله إلا الله سبحان رب العالمين لا إله إلا الله آدم صفي الله لا إله إلا الله النجي الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله داود خليفة الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم بحمد وجهك الكريم أنت الوجود يومئذ بحمد سيدنا محمد المصطفى أنت المحمود وبحمد علي المرتضى وأنت أعلم بحمد فاطمة الزهراء وبحمد يوسف الزارها وبحمد داود وموسى وبحمد بنيان بن نبي الله عليه السلام وبحمد سليمان ملك الجن والإنس برحمتك يا أرحم الراحمين وبحمد لا إله إلا الله وبعزته وبحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah banyak dalam doa ya Allah. Alhamdulillah. Okey, dengan jadian puasa membuat masa lagi saya akan jemput untuk mi kita lagu masas grup Masjika dulunya Tadang. Okey, Tok Mi silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin isyrafil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah afi, bismillah lazi la yadur ma'in syai'un bil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa absari wa diyatiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mukhlaq. Allahumma bi barakatin wa bihaqqi wa sirri asrar hazihil asma' bidal badani fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Islam kan, salam sejahtera. Ucapan jutaan terima kasih kepada pengurusi majlis MC kita Tuan Azli selaku ahli majlis tinggi, merangkap ketua biro penerangan dan komunikasi, lebih kurang menteri penerangan dah, apa-apa dia akan melalui dia penerangan.
ucapkan juga terima kasih kepada Ahli Ketua Kuasa Pertubuhan Khazanah Alam dan Mistika Malaysia. Sebelum ni short form dia Kodam atau Kadam lah. Tapi menangkan banyak urusan gagal Kadam lari, kita guna Mistika lah, short form dia. Juga terima kasih kepada Ahli Ketua Kuasa Mistika. Di sebelah kanan saya ingin memperkenalkan Timbalan Presiden kita. Saya tak suka diri Tommy tak suka mengatakan diri saya presiden ke pengerusi saya selebih. Sebenarnya pengasas. Pengasas ni dia sampai mati. Contoh Pertubuhan UMNO, siapa pengasas dia? Kita tukar PM, dia tetap pengasas. Arwah Datuk Wan Jaafar, betul. Jadi pengasas kekal satu. Jadi sebelah saya adalah Timbalan Presiden, Cikgu Azizi. Timbalan, kalau nak ambil jawatan Presiden pun silakan, saya tak kisah. Semua boleh ambil. Pengasas satu orang, kena dua. Yang ucapan terima kasih kepada Timbalan Presiden yang berbahagia. Timbalan Presiden kita, Cikgu Azizi ini adalah pengetua sekolah SMK Kepong. Beliau pun berminat di alam mistika ni, memandangkan dia terlibat secara tidak langsung. Jadi tadi dia akan ceritakan lah. Walaupun dia hanya dia ketua sekolah, atau sekolah rendah, guru besar kan. Kita guru kecil. Okey. Yang hormati, yang berbahagia, kita punya tuan setiausaha yang beradalan kita ni, yang pakai tajak ni, pernikahan ni Tuan Fakrul. Dia adalah setiausaha kita. Setiausaha kita, apa-apa melalui surat menyurat, buat minit surat akan melalui dia. Tanpa dia bincanglah kita. Kalau kita naik apa semua, dia dibantu oleh Cik Ina bagian tapis. Cik Ina mana yang lawas sikit? Dia. Itu ujung. Cik Ina, dia pakai tapis lah. Yang berbahagia Tuan Bendahari kita. Ni Bendahari kita. Siapa dah bayar iuran, collection dekat dia. Tuan Jeffrey. Masuk ahli borang ada sini. Siapa nak isi borang, berdiri melalui Tuan Dev. Ini cara manual lah. Kalau cara online kita guna link dulu kan. Yang berbahagia Tuan Jeffrey kita. Sebelah Tuan Jeffrey ni adalah Bonda Zaitun. Dia adalah ketua Biro Program. Apa-apa program melibatkan apa aktiviti dia akan uruskan. Beliau juga seorang perawat sihir berat. Kalau orang nak santau menyantau, boleh lupa kat dia. Sebab dalam program mistika ni kita ada 3 cabang: perawat, pesilat, mistik. Terima kasih. Okey. Ada kita sebut lagi yang berbahagia dan juga pada saudara-saudari kita seperti Tuan Adnan yang belah kanan kita tu, dia orang tua juga lah. Dia banyak bantu Tommy juga. Dia seorang kontraktor. Tuan Adnan di Bangi. King Fish, nama kelima dia King Fish. Dia pun pesilat juga. Silat gayung apa tak tahulah. Dia pun guru silat. Kalau dia ada kacau-kacau, dia akan kontrol lah kawasan Putrajaya. Okey, Tuan Jamil. Cik Jamil, mana betul baju saya? Cik Jamil, kalau cerita Piramli, titipah dia kan. Dia boleh katakan dia pegang bayar, bukan pegang bayar, dia main channel dia bagian tokek lah. Tokek memang keperkaran dia lah, mani gajah apa semua, bla bla bla. Okey, bekat Jet Li ni macam kungfu lah, nama kelima dia. Dan semua hadirin sekalian. Okay, saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir sekali yang baru sampai, Ayah Azmi. Beliau adalah naib presiden kita. Naib presiden dulu sebelah sini. Jauh sini. Mari sini. Ni ada besok ni. Sini. Naib presiden. Kalau nak kenal juga perkenalan. Kita ni saya sesi sesuai kenal. Naib presiden juga dia ketua tapi dia naib presiden lah. Kalau ikut dalam persatuan dia 2 je sebenarnya, pengerusi dia memang pengerusi. Tapi kita ikut macam style UMNO kan, dia ada naib presiden, vice presiden kan, vice presiden, ya, chairman apa semua kan. So saya pengasas, bukan presiden, pengasas. Naib presiden boleh, saya boleh ambil. Saya pengasas, presiden juga Azizi, Ayasmi, naib presiden.
Perkenalkan diri dulu Okey. Jadi dan pada hadirin sekalian semua. So, alhamdulillah ini jumlah yang hadir dalam 23 orang maksud saya. Walaupun dalam list hantar 80 orang, insya-Allah ada dua datang tak datang. Ada sakit, ada kena COVID, ada kematian, ada simak kencang, macam-macam. Bila ada lagu pom, bila panggil tak datang. Alasan macam-macam. Kadang-kadang saya selalu minta maaf lah, saya selalu salah dalam macam tu lah. Okey. Tujuan utama saya panggilkan orang semua di sini memandangkan perjumpaan hari petang ini seperti yang diterangkan oleh MC kita ni, Tuan Azli. Diharap semua yang hadir dapat memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan segala yang kita rancang berjalan lancar dan mendapat kejayaan dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Sebelum pertumbuhan mistika ini, pertumbuhan kadang tukar mistika, kita convert, telah banyak liku dan cabarannya yang dihadapi. Perjumpaan demi perjumpaan diadakan. Akhirnya kita berjaya juga mendaftar dan mendapat kelulusan pejabat daftar pertumbuhan ROS dengan nama penuh dia, Pertumbuhan Khazanah Alam Dunia Mistika Malaysia. Short form dia Kodam Tukar Beli Mistika. Pakai nama lari kan. Jadi seperti yang cabang dia dalam Pertumbuhan Khazanah Alam ini, supaya ada yang belum tahu lagi, dia ada 3 cabang: mistika, mistik, persilatan, budayaan, silat, pandai keris ke apakah belah-belah, semua itu termasuk, dan perawat, sihir berat, kadang-kadang santau menyantau ke. Ini dia 3 cabang. Okey, kita nak ajar orang merawat pun boleh, kita ada guru, ada ustaz. Kita nak ajar bersilat kita boleh. Ni Ayah Azmi pun judul nanti silat spring. Kalau berlaku kecil-kecilan, dia sudah depan dia abang kuasa. Orang negoi, semua orang negoi ni. Okey. Jadi perjumpaan diadakan, akhirnya kita berjaya mendaftar mistika ni genap 3 tahun daripada 2000 Desember 2014 kan? Kita daftar kan? Kurang, hampir 3 tahun dah, genap 3 tahun. Jadi perjumpaan demi perjumpaan kita adakan mesyuarat EJK, mesyuarat muzakarah. Ini muzakarah kedua kita buat ni. Muzakarah pertama dekat kedai ikan bakar di Istana Negara. Itu alhamdulillah ramai datang, 44 orang kalau dibuang kan. Ramai datang. Tapi kita buat di open lah, ni tak sedap sangat. So, orang ramai datang kan sampai ke malam tu. Muzakarah yang di Melayu lepas Isyak. Lepas maghrib dah Isyak. Sampai pukul 21 pun habis hari itu kan. Kita sedap lah. Semua friend kan berdekatan, kita pakai mic pun dengar. So ini kita tertutup sikit lah kan. Okay. Dia tutup pertemuan ni dah hampir 3 tahun. Dan baru dah hari ini dah 3 tahun, baru kita berjaya membuka akaun resmi pertumbuhan CIB Bank. Walau bagaimanapun menunggu kelulusan. Maknanya hari ini dah siap dah account bank, tapi pihak CIB Bank belum pergi tiba dekat Benari dengan SU, dengan 3 yang sign, 3 orang yang boleh sign. Jadi CIB Bank belum bagi nombor akaun pertumbuhan dia. Artinya belum ada kelulusan. Tapi dah settle semua, tinggal dapat kelulusan dia. InsyaAllah minggu depan akaun pertumbuhan dah ada. Sementara kita guna akaun personal Tuan Jeffrey. Takut nanti orang kata dia pegang duit persatuan dah, orang kata macam-macam kan, tak elok lah kan. So kalau guna pertumbuhan, orang tak boleh kata apa kan. Dia tak ada lagi dakwah Nawi mengatakan guna duit personal, lepas ini bla 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 makan duit persatuan. Kita tak nak. Pasal ni duit ahli, duit ahli ni kalau untuk urusan surat yuran, post state apa semua, kita boleh guna duit yuran oleh orang bagi tu. Tapi jadi ada reset. Jamuan ni kalau kita buat pun ada reset. Sewa dewan 1.5, makan minum 1.5. Orang rumah saya yang buat nasi lemak apa semua ni. So kita buat juga. Jadi ada reset. Jadi walaupun orang terwayang, jadi ada reset. Supaya nanti ahli-ahli tidak akan komplain. Cakap ini tak kalah lah kan. Okey. Jadi setelah perjumpaan dapatlah kita bergagal pertumbuhan alhamdulillah. Okey. Jadi
Itu sedikit mukadimah lah. Harapan Tommy melalui pertubuhan ini kita semua dapat berganding bahu dan bekerjasama dalam menjayakan setiap program yang dirancang. Antara tujuan penubuhan adalah seperti berikut. Ini yang apa tertulis dalam ROS, inilah tujuannya. Kita tak sebut mistik. Mistik di ROS tak lepas, mistika boleh. Dia orang faham kalau pasal mistik, yang mustika dia orang tahu lah benda mistik kan. Dan ada dia tersembunyi mistik, proses pelarikan semualah. Jadi tujuan pertama yang dalam termaktub di dalam ROS, menghimpun, mengumpul peminat, owner, pemilik dan penjual barangan, khazanah dan kebudayaan di bawah satu pertubuhan yang berdaftar dengan nama inilah mistika. Kedua, memberi pendedahan kepada ahli khasnya dan orang-orang awam amnya, yang ada yang tak pandai mistik ni, yang baru baca mistik ya, supaya mematuhi dan menghormati kedaulatan undang-undang perlembagaan beraja dalam segala urusan. Jadi maksudnya satu-satu pertubuhan mistik di Malaysia yang berdaftar satu saja, kita mistika. Yang lain itu bergerak Long Ranger. Itu saya tak nak masuk persatuan. Bila game, dong saya tak nak. Dong tak nak ikut persatuan, dong bergerak sendiri dengan jemaah dia sendiri. So kira Long Ranger, orang kata pertubuhan haram lah saya cerita. Dong bergerak Long Ranger. Dong tak nak daftar gini bla bla bla. Tapi kita hormati keputusan dia. Tapi bila dia dapat nombor telefon daripada kita, dia dapat guru, dia dapat bayar, dia kirim sejam, tak boleh lah, saya hilang nama dia. Itu kita akan kupas. Ketiga, memberi pendedahan kepada ahli akan kepentingan memelihara khazanah alam dan mistika dari satu generasi ke generasi. Itu faham kan? Tak payah Tobina uraikan lagi. Keempat, mengurus, mengatur, menyelia ahli supaya tidak berlaku hal yang bercanggah dengan undang-undang negara serta tidak melanggar syariat Islam dalam segala urusan baik memiliki maupun jual beli atau menyimpan barang khazanah alam dan mistika. Ini kalau uraikan panjang. Contohnya yang bercanggah dengan undang-undang lah, syirik, khurafat. Proses ni ada yang maksudnya penarikan dan proses ni ada yang maksudnya yang di saya dah mulai saya tak faham kan. Ada yang orang kata yang haram kalau guna jenglot itu haram. Contoh yang haram lah, guna jenglot, anak kera, menikah ni toyol. Itu kalau itu yang dimaksudkan melanggar syariat. Kalau dapat barang jemaah yang kita dapat terlibat akan dapat tumbal. Itu maksudnya. Kalau yang mengatakan bercanggah dengan undang-undang Islam lah. Kalau yang zikir, barang kebal, betul rambut terputus, contohnya mustian ni batu delima, batu delima, hutan lipat, besi kuning tu okey. Cemar babi tak boleh. Itu yang menjadi syariat gagal syariat Islam. Benda yang bersul-sul babi, CB apa, jual boleh. Maksudnya kalau jual dia tak pakai jemaah, kalau proses dia akan pakai jemaah. Itu yang melanggar syariat Islam tu. Itu yang kata kalau kita fikir orang Arab pun tahu proses tu, syirik dia kata. Pada tahu. Okey. Pangan, keempat, mengurus selia ahli. Ini sudah. Yang kelima, menjadi satu pertubuhan berdaftar yang dapat bekerjasama dengan semua pihak, baik persendirian, NGO, pihak swasta dan pihak kerajaan dalam menjaga dan mengurus selia khazanah alam dan mistika. Faham semua kan? So ada 5 objektif dia. Dan cabang-cabang dia, keenam, rawatan. Bab kita dalam ni dukun, bomo, pawang ada, ustaz. Kalau kena sihir apa semua, contoh macam Bunda Zaitun, dia bagi perawatan, dia boleh berubat dengan dia lah. Macam Ustaz Kamarul, Semir Berat, Wadi apa semua, nak belajar dengan dia pun boleh. Kita boleh buat khusus untuk mengajar orang merawat. Itu program akan datang. Itu juga yang persilatan. Kita ada bahagian guru Paradet selaku penawang sementara, boleh belajar silat. Ayah Hasbi pun belajar silat. King Grace pun belajar silat. Bayar dekat dia. Tapi melalui pertubuhan lah kita ambil
4%, itulah lebih kurang. Dan guru-guru yang kita pegang kena genuine lah. Nak belajar penarikan apa semua, ada 2-3 orang kita boleh recommend lah. Itu kita dalam proses penambahbaikan lah. Pertubuhan ni bila kita pegang buyer, pegang guru, honor sekali. Jangan ada kecil manis macam menipu apa semua kan. Potong kata kecil manis, kaki jantung, darah tinggi, kecil tikus. Bila dah kata buaya on the way. Nah sebenarnya last minute dia kata buaya masuk wan. Sudah. Dan masuk wan tu biasa kan kaki jantung lah. Okey. Dan terus sikit lah yang tu tidak uraikan. Dan latar belakang sekira untuk kita sepanjang 3 tahun pertubuhan ini berjalan, kita tak pernah berjaya. Kena sailang ada lagi. Dalam grup mistik ada yang dah berjaya, dapat guru, dapat buyer, dapat barang, test lulus, then dia bye-bye. Dia tak nak bagi kita persen ke apa ke, commission ke apa ke. Kita dekat dengan pertubuhan, dia ambil kesempatan, dia nak sailang. Tak boleh macam tu. Ada tak dapat komponen 4-5 orang dah camp, tapi dia lah. Jadi kita susah nak berjaya tentang situ lah. Nanti kita uraikan lebih lanjut. Semua akan bagi pandangan pendapat seorang-seorang. Lepas tu, kalau kita benda ni kita nak kasih jadi, nak game memang payah. Dalam benda mistik, benda gaib ni, luar beli ke tokek pun benda yang nyata pun sudah nak game. Ada gajah, contoh yang power, dapat lagi barang tebal, potong rambut tak putus. Tokek pun sudah nak game, benda nyata tu. Kadang tak itu kau inci lah, ekor dia panjang lah. Tuan Jamil ada, dia tak bab tokek dia pandai. Jadi cadangan Tommy lah. Bila kita dah ada pertubuhan ni, kita dah daftar, dah ada akaun pertubuhan, baru kita boleh jalan. Kita nak berjalan projek. Maksudnya benda yang nyata, benda yang gaib susah nak berjaya nak game, kita buat benda yang nyata dengan cara. Kita kerja dah buat dah. Ini contoh benda kerja yang kita buat. Pinjam kertas kerja Tok Cindai. Dia nak buat pun tak berjaya, tak jalan juga sebab dana. Okay. Ini kita ada benda nyata ni. Dengan cara dah ada akaun, dah ada kertas kerja, strong, kertas kerja kena kuat. Orang nak bagi dana, nak pam dana kena kertas kerja. Dan profil pertubuhan. Profil pertubuhan tu dari segi apa? Dalam pertubuhan ni ada siapa? Ada guru. Boleh ngajar ubat, boleh ngajar murut, boleh ngajar berubat, boleh ngajar tarik-narik. Ada guru boleh ngajar silat, guru tu. Dan juga ada buyer pembeli yang genuine untuk kita usaha jual beli. Itu maksudnya 3. Mahaguru ada, Mahaguru Paraden, guru silat. Mahaguru Samson, guru silat. Yang Tommy pegang. Contoh Jadi bila kita ada kerja strong, dah ada akaun pertubuhan, dah ada kita kerja profile, baru kita boleh mohon dana yang kerajaan, NGO apa semua, buat kita kerja strong. Sekarang ni buat kita kerja takkan harap CSU je. Dia harus komplain kata bila pedang dia. Tu ujung dia pakai tajam lah. Asyik aku dah taji ke? Betul lah dia buat kita kerja. Profile apa semua. Dia pun ada komitmen lain juga. Takkan aku suruh buat. Jadi aku nantilah Ina bantu untuk tugas-tugas lain. Benar. Terima kasih kepada Cik Ina juga ni. Dia banyak bantu juga. Dia bekas dia tahun dulu ni sepak ke? Untuk kita haji. Lepas tu bila kita dah ada akaun pertubuhan, dah ada profil pertubuhan, kata kerja, baru kita pergi mohon dana dengan kerajaan. Kita jumpa wakil rakyat Dimitri itu, bawa profil, bawa kata kerja, resume, jumpalah wakil rakyat, PM apa semua, barulah beri pam dana. Itu dah settle.
baru kita boleh buat game yang nyata dengan cara buat karnival dunia Melayu mistik Nusantara. Faham? Iaitu kita memanggil pemilik owner seluruh Malaysia, ahli taramai ni dalam grup tu. Singapura pun ada, Brunei pun ada, Indon pun ada. Tapi dia tak ada jadi ahli, dia hanya sembang kecah dalam grup tu je. Bila panggil sudah susah. Jadi kita panggil orang, bawalah tempatnya buruk ke kes ke apa kan, buat satu kios kena karnival. Dulu jangkaannya di paling busuk kat Dato' Cendain. Kalau buat karnival kios-kios ni, uang-uang 35,000, 30,000 paling sikit. Karnival. Siapa ada buncak ke, tempayan ke apakah, bawa turun. Kita buat satu karnival. Expo lah. Hasil daripada tu, benefit untuk ahli. Sebuah. Itu tak game nyata. Untuk game yang untuk game nyata. Cincin ke, batu derima ke, bawa turun buat. Keris tak keris ke, tempayan ke, batu derima ke. Kalau dia ada apa-apa, bawa turun. Karnival. Namanya mistikan semua lah. Kalau dia jengkel dengan tu pun tak apa. Tapi melampau lah kan. Benda yang adalah. Jadi buat karnival dunia mistik Nusantara adalah satu karnival yang bertujuan untuk mempamerkan kehidupan masyarakat zaman dahulu yang penuh dengan perkara-perkara yang mistik. Sifat pemikiran menambah haus pula. Silakan. Sifat pemikiran Melayu moden terlihat semakin tidak bersedia untuk berinteraksi seutuhnya dengan khazanah leluhur silamnya. Selain kurang kekakasan ilmu, alat untuk memahami pemikiran apapun yang tumbuh dari akar-akar halus sekularisme, menjadikan ruang legar fikirnya sempit, cenderung sinis, pelik dan bermudah-mudah menolak sesuatu yang di luar kotak prasangkanya. Kalimat bernuansa negatif seperti khurafat, karun dan tahyul adalah manifestasi kekeliruan mereka. Menjadilah khazanah warisan leluhur yang berjasa itu sudah tidak mengalir laju lagi ke muara jiwa anak-anak bangsa. Biarpun darahnya sama merah dalam urat raga zuriatnya, namun pertemuan gagasan fikiran pantas merubuhkan sebuah keunggulan jati diri. Muzakarah ini, saya panggil korang ni muzakarah, bukan meeting tau. Tapi walaupun muzakarah, ini musyawarah kena buat. Ujung-ujung tu Ina dengan Fakrul akan bantulah buat musyawarah dah Ina. Kita muzakarah ni. Wayang dia pun yang ajar ni untuk kita forward pergi ROS, aktiviti kita sebenarnya ini bla 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 bla. Betul tak? Wayang dia pun. Jadi mana sudah tu? Tinggal lah. Kalimat menjadilah khazanah warisan leluhur yang berjasa itu sudah tidak mengalir lagi kepada jiwa anak bangsa. Biarpun darahnya sama merah dan dalam urat raga zuriatnya, namun pertumbuhan gagasan pikiran pantas merupakan sebuah keunggulan jati diri. So, muzakarah kita ini hanyalah medan bicara buat menggugah, sedar, melurus faham umat, memaknai misteri dunia Melayu mistik Nusantara dengan pedoman ilmu dan kefahaman. Selama perspektif prejudis ini tidak dirawat, nyata kita belum bersedia melazati khazanah ilmu, amal, pengalaman dan limpahan hikmat leluhur sendiri. Saat kita mula menyedari betapa tahuku hanya secuit, tidak tahuku seluas-luas alam, bahawa Tuhan itu esa, berkuasa, ilmunya maha luas, maha halus. Marilah, barangkali barulah kita bersedia untuk menekuni realiti sejarah diri Melayu yang tidak terperi. Solah itu sedikit penkiriman dia. Jadi dalam kitab Muzakarah ni, konsep kita ukhuwah silaturahim. Kita berkenal-kenalan dalam grup WhatsApp, pompa-pompa kita tak kenal.
Itu aku suka datang sini, panggil orang datang. Dalam WhatsApp cakap panjang, kita tutorial pompang-pompang, bila gaduh dia dulu. Bila kita berjumpa, otak air tu ada tau, aura dia tu. Tak kenal maka tak cinta. Tommy ni ada rambut ke tak rambut? Botak ke? Dulu bisa putih, sekarang ada botak. Kenal kan? Kita ada WhatsApp? Tak kenal. Ali itu suka datang sini panggil face to face. Jangan dalam grup sembang kencang, Ali yuk bla bla bla, saya ada guru, saya ada bayar. Bila panggil, minta maaf dah. Kadang saya sudah selalu mencarut dalam grup, saya geram juga kan. Bila panggil, kalau boleh letak meja, ketuk pintu, kenapa dalam pintu? Sekarang ni cash ketuk pintu. Tak payah ketuk pintu, letak meja terus. So, silaturahim, kita berkenalan. Kenalan? Silaturahim, ni siapa? Oh, Ina, baru kenal. Oh, tu Cik Jamil. Kamu putih. Cik Jeffrey, kamu putih, baru kenal kan? Ni Ali. Lalu dengar suara je, sedap paradom dia. Betul. So, merapatkan jurang perbezaan sesama kita. Jangan pilih saya ni. Saya driver je. Kami driver je. Dia ketua besar. Jangan jauh tak? Jangan. Pipi cuma pipi kena. Kita jangan ada fikir begitu. Merapatkan jurang perbezaan sama kita serta menguatkan tali persaudaraan dan menguatkan semangat hormat menghormati, berkasih sayang dan ikatan persaudaraan. Itu kita nak berkasih sayang. Bukan ada grup pumpang-pumpang, kibet wario, batu gaduh. Cakap sikit setap, mesti dia hati kena kering. Dia jangan hati dah Taman Rashidah Utama. Macam Nagawi, Taman Rashidah. Mesti hati kena kering. Tuan jam ni lagi hati kering. Kaya sebutlah kan. Kubur boleh tidur apa semua. Hati kering tu. Itu jago dia kerja tangan tu. Hati gagak apa semua kan. Contoh kan. Contoh kita. Okay. Jadi silaturahim. Ukuah. Muzakarah. Kalau meeting betul-betul kita macam kita panggil muzakarah. Ini meeting antara ahli dengan AJK apa semua bla-bla tentang musyawarah. Dan kita akan sendiri juga apa tujuan pertubuhan ni, apa benefit dia, apa keinginan masuk ahli. Ingat barang kebal dia ada keinginan. Apa keinginan masuk tuan? Aku tak boleh uraikan, SU boleh uraikan. Nanti kita bagi cakap dengan dia. Kita bagi cakap. Dia pengalaman SU, dia 4-5 persatuan dia pegang. SU penting dia nak buat persatuan nobat ni, dia pegang gong apa semua. Kalau tidak gong, tak bunyi gong kan, nobat. Bantu dia buat kita kerja. Okey. Kasih sayang, itulah. Kita nak kasih sayang. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kembali pada ungkapan sejarah. Menonjolkan kewibawaan masyarakat Melayu terdahulu dalam menjalani kehidupan mereka. Kegigihan dan ketekunan mereka menjadikan ianya satu budaya yang hebat, dan teknologi pada ketika itu ialah sumber-sumber ilmu dan betul-betul nenek moyang kita. Daya kreatif dan semangat dua bangsa Melayu yang unik bersandarkan ilmu yang dimiliki menjadikan bangsa itu hebat dan jitu. Itulah kehebatan Melayu dalam bidang persenjataan, logam, pakaian, pemakanan, ubat-ubatan tradisional, perawat tradisional. Bangsa kita memang tersohor. Jadi melalui karnival yang akan kita jangkakan buat, kita akan mempamerkan hasil karya agung bangsa Melayu seperti persenjataan, busana. Mesti datanglah busana, baju apa semua kan. Tanjap macam isu pakai itu. Perubatan tradisional, santau menyantau, kayak apa semua. Kemaluan dia tu yang terlahir. Tak sabar Sarawak pun tu. Itulah kehebatan Melayu. Itu sedikit banyak mukadimah yang Tommy boleh cakap di sini. So, bagi mukadimah, tujuan Tommy panggil orang sini. Silaturahim, zakarah. Dan apa tujuan masuk ahli? Apa saya dapat masuk ahli? Apa saya dapat masuk ahli? Apa keinginan masuk ahli? Ingat kepada keinginan. Contoh persatuan-persatuan kecil yang lain. Kita jangan tengok persatuan-persatuan gegasi yang lain.
Apa keistimewaan masuk ahli? Contohlah kayak kematian ke apa bla bla, ada masa-masa itu tabung saya tahu depan itu tu. Tabung tu. Masuklah sedikit dua. RM10 kan. Itulah. Guna untuk persatuan lah. Bila dah ikut pertuan, jadi orang tak akan bercas ikut dari lebih personal. Dia pertuan. Yang beli saya 3 orang ya. Tommy, SU, dari. Kalau 3 orang macam mana habis? Siapa nak jawab? Banjir, yang sama-sama banjir ada kesalahan, kita boleh guna persatuan, tujuan. Dia kena bincang lah. Jadi apa keindahan keistimewaan kita masuk ahli. Seorang-seorang saya akan bagi mic ni cakap tentang iuran, kad ahli, kad ahli iuran apa semua bla bla. Yang tak faham, SU akan bagi pencerahan. Okey? Dan isu buyer, isu guru dan ada hal-hal yang berbangkit. Tommy akan bagi mic ni dan orang satu akan bercakap. Okey, itu yang Tommy panggil korang datang sini berzakara, kita berbincang. So, nak ikutkan 80 orang. Berapa orang datang? Ada berapa orang dalam list? Ini nak berapa orang dalam list? 23. 80 orang bagi nama dengan Tommy. 80 24. Berapa orang alhamdulillah jadilah ni. Kita sewa dia balik kita bayar tu. Kita bablah. Duit yang orang bagi tu iuran tu kita pergi bayar ni. Makan minum semua. Yang tu sebagai ikhlas lah. Sekitar bayar ikhlas tu sedikit tu kita ambil. Bila masuk dalam ATM tak boleh RM100 kan. RM10. Itu je lah. Yang Tommy boleh sedikit banyak. Nanti kita akan pergi sesi-sesi soal jawab apa semua bla bla bla. Sepatutnya wakil bayar guru ada hadir. Yang mengata saya dah guru, saya dah bayar, tapi tak datang pun. Jadi saya dah pergi marah dulu. Lembaga dia rawatan tak faham. Pedang pun tak datang. Macam mana? Dia kata insyaAllah datang, dia bawa jemaah dia. Amir pun tak datang. Amir tak datang. Dia beritahu dia tak datang. Okey. Itulah. Saya akan pas mic ni dekat MC kita untuk yang lain lagi lah. Selanjutnya. Silakan. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk Mi yang pencerahan tentang grup Mestika. InsyaAllah makin lama makin faham juga. Ada. Okey, kita teruskan dengan sedikit ucapan daripada timbalan Presiden kita. Sepatah dua kata, Cikgu Cikgu Azizi yang betul tertinggal. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cari sari wasili amri walumutan Butani Isani Abu Fali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang pada hadirin yang hadir pada petang ini. Sebagai timbalan Presiden, saya sangat berbesar hati kerana tuan-tuan dan puan-puan dapat meluangkan masa pada petang ini. Yang saya faham masing-masing ada komitmen. Tambah-tambah lagi dalam suasana ujung minggu. Jadi dengan keupayaan dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir ke sini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya sebenarnya memang berminat dalam akademik ni sebagai satu pengalaman dan pengetahuan, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekuatan, dan dengan kekuatan dan kelebihan yang ada pada tuan-tuan bolehlah kita
memperjuangkan pertubuhan Mistika ini untuk kepentingan bersama dalam satu pertubuhan. Saya sebenarnya terlibat dalam benda-benda mistik lah, dari cakap. Walaupun saya dari segi profession saya berbeza, tapi macam saya cakap tadi, kerana saya inginkan satu pengalaman dan pengetahuan, saya rasa saya orang baru lah dalam lebih kurang 3-4 tahun lah. Setelah saya berkenalan dengan SU, Encik Jeffrey, so dari situ saya dibawa masuk berjumpa dengan rakan-rakan beberapa program mistik, tapi ialah tak pernah berjaya. Bagi saya kejayaan itu nombor 2, tapi yang paling penting ialah pengalaman kita dan pengetahuan kita dalam dunia mistik. Okay. Dan juga saya dapat berkenalan dengan orang yang selama ni yang saya kenal dengan dalam dunia pendidikan, dunia perniagaan. Tapi bila saya orang yang berbagai-bagai ilmu, berbagai-bagai pengetahuan dan berbagai-bagai pengalaman yang dapat berkongsi sama dengan saya, dan dengan itu saya rasa saya pernah satu pekat pergi cari hantu pun ada. Pergi pukul 3 pagi, orang kata kita nak pengalaman kan, buat kerja bodoh pun kerja bodoh lah kan, walaupun walaupun saya dari segi pendidikan tinggi kan, orang kata kenapa buat kerja macam ni kan. Tapi bagi saya pernah orang buka kasyaf mata saya untuk pergi cari hantu 3 orang, pergi duduk jarak-jarak lah sampai kena. Saya tahulah macam mana keadaan hantu tu dalam bentuk lembaga, okey, yang bentuk ninja tu semua. Kita kalau jumpa dia, kita nampak dia bergayut. Dia nampak kita dan dia tak tahu yang kita nampak dia. Tapi kalau dia tahu kita nampak dia, selangkah kita 3 langkah dia. Jadi bila keadaan macam tu kita nampak dia, kita buat tak tahu je lah. Tapi senang kita kalau kita langkah-langkah dia macam tu lah. Sampai pernah dekat Peretak tu pukul 3 pagi, pergi Peretak, sampai bila pandang belakang tengok ada macam kelambu nak selungkup saya 3 orang. Kita lari, tapi ada kereta tunggu lah dalam jarak lebih kurang. Itu sebelum saya menceburi bidang mistik lah. Jadi bila saya di-channelkan dalam satu mi, Cik Ali dengan Cik Jeb, jadi saya seperti orang baru lah dalam kumpulan ini, kerana mereka lebih lama berkecimpung dalam dunia mistik ni. Tapi yalah, kita sedia maklum, walaupun lama mana pun, saya kejayaan untuk mencapai sesuatu tu belum lagi tercapai. Kita tengok dalam dunia mistik ni macam-macam cabaran. Okey, dunia mistik, dunia yang kita tak pernah pergi kan. Jadi kalau itu pun macam-macam cabaran, apalagi dalam pertubuhan kita dalam pertubuhan kita di dunia nyata ni lagi lah kan, cabaran dengan pendapat masing-masing, dengan keselarasan idea masing-masing. Jadi di situ pun pembalahan banyak berlaku. Kerana jadi dengan pertubuhan ini kita ahli-ahli naklah bersatu dari segi kefahaman, dari segi idea. Kita boleh bercanggah pemikiran, tetapi kita perlu mencari titik bersamaan. Okay, jangan kita jarakkan titik-titik bersamaan ni. Jadi dengan ini, persatuan ni, saya harap setidaknya ada satu lah yang boleh datang dengan satu berita baik kepada kita. Kalau kita sama-sama bergabung, sama-sama memberi sokongan dan padu kepada orang-orang yang terlibat untuk membantu persatuan kita, pertubuhan kita ini. Jadi saya ni tak hebat mana, saya ni hanya ikut-ikut saja. Macam saya cakap, saya ni untuk memberi sokongan, walaupun saya tidak ada ilmu yang hebat mana, tapi saya
memberi sokongan yang padu terhadap pertubuhan ini, dan insyaAllah kalau dengan sokongan tuan-tuan dan perempuan kita boleh berjaya. Tak ada sebab kita tak boleh berjaya dengan sokongan dan juga dukungan. Tapi kalau kita ada perasaan yang tak betul, itu yang menyebabkan kita susah mendapat kejayaan. Kerana kita, orang tak lihat pada pengetahuan kita, orang tak lihat pada pengalaman kita, tapi orang akan lihat pada hati kita. Kalau kita tulus, kita ikhlas, insyaAllah. Kebanyakan orang yang saya hebat-hebat ni, lagi hebat ilmu dia lagi seperti padi. Okey? Jadi macam itulah. Kita cakap tinggi pun kan, orang akan cakap lain lah. Jadi siapa kita lah kan untuk nak tunjukkan kehebatan kita. Jadi dengan adanya yang ni, siapa yang ada kelebihan masing-masing, kita dapat berkongsi dalam pertubuhan ini. Itu saja dari saya, dan saya harap pertubuhan ini menjadi satu pertubuhan yang sebenarnya yang terulung dalam di Malaysia ini. Satu-satunya pertubuhan yang telah didaftarkan, dan saya harap dia akan datang hasil kejayaan, supaya dengan kejayaan ini kita akan dapat memperkenalkan di peringkat Nusantara. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan silap saya minta maaf, dan saya kata saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sedikit pencerahan dan cerita di sebalik mukadimah Mustika. Terima kasih Cikgu Azmi selaku timbalan promosi. Kita serahkan pada Ayah Azmi selaku Naib Presiden, insyaAllah sepatah dua kata dalam bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada dalam banyak cakap lah. Terima kasih pada yang hadir. Terima kasih pada yang hadir, dan inilah dia yang terpilih Allah Ta'ala untuk hadir pada majlis kita ini. Majlis kita ini diberkati Allah Ta'ala. Saya anggap di majlis ni saya pun tak nak banyak cakap sebab nak pendekkan masa. Bagi saya di majlis ini untuk bagi supaya kenal dan mengenal satu sama lain, dan aktiviti masing-masing. Saya kenal diri saya dulu. Saya Muhammad Azmi Bermano. Ada orang panggil Cikgu Mi, ada yang panggil Ayah Mi. Bukan Tommy, Ayah Mi. Jadi saya basic daripada persilatan, senden mua, dan silat olahraga. Yang lain tu cuma dari ahli tetap ni datang boleh kata tentang mistik. So kita kongsi apa yang kita akan dapat petang ni. Bagi saya yang depan ni tak penting cakap banyak, yang penting yang kehadiran tu, yang hadir tu, itu yang banyak nak cakap. Contoh tanya, jadi kita janganlah sampai mengeluhkan keadaan itu tak bagus lah. Tapi saya harap ahli-ahli yang baru ni menjadikan habis pada mistik ni untuk mencari rezeki, untuk silaturahim, dan kalau ada masalah dulu selesaikan dalam grup, dan selesaikan di luar grup. Jadi insyaAllah kita punya persahabatan tali silaturahim berpandangan. Jadi itu sajalah ucapan saya petang ni. Sebab ramai yang nak cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Terima kasih Ayah Azmi, Dato' Presiden Grup Mustika, sedikit sepatah dua kata, insyaAllah. Dan dipersilakan Tok Jeffrey bercakap sepatah dua kata dan ceritakan tentang borang dan apa yang sebenarnya yang
berlaku bila perempuan tu sampai nak ceritakan. Bila sampai ke tangan kita, sebenarnya kita perkenalkan diri. Buat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Jafri bin Hashim. Asal kampung saya Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan saya berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat, terutama daripada grup kampung saya, Kampung Den Kuala Pilah, yang sudi melapangkan masa untuk menghadiri mesyuarat pada kali ini. Saya menghargai berbanyak-banyak terima kasih dari grup Kuala Pilah Negeri Sembilan yang diketuai oleh Bonda Zaitun. Tekan yang putih tu, klik tu. Doa. Orang baru yang menghadirkan diri. Ini kepada ahli-ahli yang baru ingin mendaftar, nanti boleh berjumpa dengan saya akan bagikan borang keahlian. Setelah lain tak ada apa lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada goyang terus bukan main tu. Terima kasih. Itu dia bendahari kita, Tuan Jeffrey. Apa dari dia? Kita beri laluan pada Bonda Zaitun untuk memberi sedikit sepatah dua kata pada kita yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bukan orang Negeri Sembilan. Saya orang Sabah. Sabahan. Saya berketurunan dari Brunei. Jadi saya di sini pun berkahwin dengan orang Negeri Sembilan, orang Kuala Pilah, bawa sekolah dia. Jadi saya berkecimpung dalam mistik ni dah dekat 20 tahun. Saya dah pergi Indon, saya dah pergi Philippines, saya dah pergi Singapura, saya dah pergi Sumatera, saya dah pergi Jakarta, saya dah semua dah pergi. Saya sudah jumpa bomo Presiden Indonesia di luar sana. Saya dah jumpa macam-macam bomo, macam-macam apa? Karena saya sudah pernah ikut proses duit. Saya pernah bergabung dengan bomo KYT tersebut dan Guru Hasan. Saya pernah bergabung dengan Datuk Najib di sini. Saya ada link dengan BIM Negara. Saya bergabung dengan Agung sekarang itu. Saya pernah pergi sana. Tapi semua tu sekarang ni saya dah malas, dah penat. Duit kita pun dah berpuluh-puluh ribu habis. Sebab jemaah ni kadang-kadang dia ni kita jemaah yang buat proses duit ni saya dah puas. Korek-korek kata baru ni saya dah puas. Saya dah sana sini dah. Kalau Malaysia ni boleh dikatakan lengkap saya terpilih. Dan itulah guru-guru semua ikut semua ada buat tapi semuanya ada berjaya. Tapi jemaah buat hal. Kadang-kadang guru buat hal. Kadang-kadang owner buat hal. Kalau grup-grup ni
Betul. Raja Thailand punya anak, itu pun saya punya kawan. Kami sikit tak berjaya, 7 triliun dia punya duit. Tapi oleh kerana ada salah satu datuk tu, tuan-tuan nama datuk tu, dia apa, macam menyeleweng tu. Hello. Menyeleweng lah kan. Jadi sekarang ni macam ikut dengan pertubuhan Tok Umi ni pun saja-sajalah nak suka-suka nak tengok macam mana game. Kita tak percaya. Pengalaman. Sebab kalau kita bawa barang-barang macam barang-barang kebal, kan? Kalau orang yang kita tidak bawa, tak boleh. Percaya kita ada akal. Sultan Brunei pun saya dah pergi dah, semua dah pergi dah. Pimpin-pimpin pulau saya dah pergi dah. Betul? Kalau kita nak harta karun ke apa semua, kalau kita tak dia punya apa? Kalau bilang harta karun tu memang kita punya pewaris kan. Betul lah kan pewaris kita. Tapi tahu tak siapa punya tu harta karun tu? Pemilik asal, maksudnya Sultan Abdul Samad, Sultan apalah, macam tu lah kan. Kita mesti mau tahu dulu tu. Terus tekan ambil guru. Macam Pulau Nangka tu kan. Carilah 10 dunia, akan dapat cari kalau terus dikumpulkan. Baru dapat. Itu kita game. Tapi terus kan boleh timbul dulu. Yang dua tu. Baru dapat ambil Pulau Nangka tu punya kertas. Kan tak boleh. Tentu siapa yang boleh timbulkan. Siapa kan jadi? Cuba guru yang boleh timbulkan. Kita boleh masuk buat. Saya boleh bawa. Bertimbulkan terus dua. Satu Tamil Sari, satu Chris, sebenarnya. Kalau dua tu ada, yuk. So pewarisnya ada. Pewarisnya ada. Mewujudkan saya tak ada. Itu saya dengan Harundin kawan. Saya dengan penjelah Kamsan kawan. Saya kawan, tapi itu dululah sekarang tak ada. Sekarang dah rock and roll punya orang. Jadi sekarang kita nak kami ni ikut dengan Tok Umi ni, saya yakin yang kita akan berjaya. Amin. Tapi sekarang jangan cakap dulu. Kalau dah berjaya kita pergi apa semua baru nak. Kalau saya nak tengok yang bayar topik di mana, saya nak tengok yang guru di mana, barang-barang di mana, saya nak tengok dulu tu. Macam tu tidak ada pula hari ini. Saya guru ada sekarang. Dari Indo tak ada dua. Satu di Gajah, satu di Ulangan. Mungkin ramai yang dipanggil ni tak datang. Dia ni jenis apa? Dia bersampai. Oh dia guru dia balik ke Indo. Yang ramai yang wakil-wakil guru Kabaya sudah datang ni. Dia ni kalau kita nak highlightkan diri dia orang sebenarnya. Dia orang suka bergerak macam belakang tabir. Dia orang tidak menonjol. Sementara yang saya masih ada di Sembilan ni. Sementara saya ada di Semenanjung ni. Buatlah yang terbaik. Saya kalau dah berjaya balik saya ke negara asal. Mau lari ke? Saya di Pulau Tila. Tapi kalau boleh lah bertemu lagi, itulah saya panggil saya banyak, saya masukkan. Mana kalau kita berjaya kan, kita saya tolong. Bisa buat. Tapi saya banyak grup. Saya banyak grup. Tapi saya yakin dengan Tok Umi, insyaAllah akan berjaya. Sebab dengan kita libatkan mistik dia tak boleh. Kita buat macam baju ke, kita buat program ke, kita buat perawatan ke, kita buat macam mini movie ke, macam mistik-mistik ni kan. Jangan asalkan mistik-mistik ni. Dah lah, kadang-kadang di grup-grup Tok Umi tu, bila ada bayar dia ada macam ni 10. Tidak akan berjaya kalau bukan Aisyah Said. Said Aisyah Said 10 tu, tak ada. Percaya. Kalau Aisyah punya Said, nama di 10 tu, percaya. Kita banyak dulu. Tapi
guru saya tak boleh diceritakan. Tapi kalau mau boleh. Saya kadang tak guru saya ada Sarawak. Itu guru saya dulu. Kemudian saya pernah pergi guru Menteri Tiwati. Dia sekarang dia nak apa? Kalau yang baru kita tulis ke yang di Lajang tu dia cuma guna apa kebacaan baju dan dengan lima orang sendiri. dia tulis dalam pasal. Berapa jauh? Kita dulu azan.